Ini kita akan ke banyak lagi lokasi-lokasi lain, terutamanya lokasi-lokasi yang mempertaruhkan kerusi panas. Tapi sebelum itu, saya serahkan kembali kepada Ismail dan juga Zaliha untuk mempanjangkan lagi perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih. Panjang lagi perjalanan kita, Ridwan. Sebelum kita menghentikan proses pengundian pada petang ini, insya-Allah sepanjang hari ini kita akan membawakan bersama dengan anda penonton kami. Kalau di Kijal tadi, saya tambah sedikit, 29,491 pengundi berdaftar, 97.9% adalah pengundi Melayu. Jadi ini di Kijal, cuma kita berhati-hati dalam menyentuh berkenaan tentang calon-calon kerana tujuan kempen sudah pun berakhir pada 11.59 malam tadi. Doktor dan juga Dr. Aziz, saya nak sentuh berkenaan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Ini penting kerana kadang-kadang ia menjadi perdebatan yang tidak disantuni atau tidak difahami bukan saja oleh mungkin pengundi-pengundi tetapi juga calon-calon yang bertanding. Mungkin mereka terleka ataupun beberapa perkara berkenaan kepekaan undang-undang itu perlu diperkasakan. Contohnya, Seksyen 9 mengatakan tidak ada sebarang bentuk perjamuan. Dalam konteks ini mungkin boleh dikatakan sebagai amalan biasa dalam politik, bukan saja dalam negara tetapi luar negara. Cuma bagaimana kita menentukan the grey area perjamuan itu dikategorikan sebagai kesalahan ataupun tidak? Okey. Menarik soalan dia. Sebab saya ingat masa saya di Amerika dulu, lama daripada tahun 2000 hingga 2008 saya perhatikan pilihan raya di sana kalau mereka berkempen, mereka akan ada table bulat, round table dan makanan itu ada. Seolah-olah tidak boleh dipisahkan makanan dengan kempen pilihan raya. Sebab mereka yang duduk lama mendengar ceramah, mendengar agenda dan banyak membawa pada persoalan dasar. Apa agenda yang dibawa, bagaimana dia boleh mempengaruhi kepada pembentukan dasar. Nak mendengar 2-3 jam semuanya kering, nak tekak. Jadi mereka ada sediakan makanan, maybe running coffee juga disediakan. Jadi untuk persoalan adab dan adat serta kelaziman amalan hidup ini, saya kira untuk meletakkan satu garis atau limitasi yang mengatakan tak boleh beri jamuan-jamuan itu satu bribery, satu rasuah pilihan raya, mungkin tidak tepat kerana ada faktor adab dan adat melainkan ketika hari mengundi itu sebut sebelum masuk ke kotak undi kena singgah ke satu kawasan yang menyediakan makanan, mungkin nasi biryani dulu. Nasi biryani dan dibina nasi biryani itu jaraknya 50 meter pula daripada tempat mungkin itu boleh diragukan. Prof, kalau mungkin boleh saya tanyakan juga pengalaman Prof juga doktor, ada yang juga mengatakan bukan parti yang bayar, NGO yang bayar. Jadi wujud juga satu lagi situasi di situ, dan apakah itu satu kawasan kelabu ataupun memang masih tidak boleh, tidak ada sebarang penjamuan yang dibenarkan. Ini agak menarik sebab selain daripada jamuan, kita perhatikan amalan pilihan raya di luar negara, dia ada dipanggil soft advertisement. Maknanya NGO, maknanya non-governmental ataupun non-profit organisation yang dengan sendirinya volunteer untuk mengeluarkan iklan atau menaja mana-mana atas dana sendiri kerana mereka percaya pada calon yang mereka sokong. Mungkin atas maksud agenda dan manifesto politik yang digemari. Yang itu di Amerika kamu boleh buat begitu, tapi you have to declare. Kena declare, isytiharkan berapa banyak bajet telah digunakan untuk tujuan tersebut. Bagi tujuan audit supaya tidak berlaku apa yang dikatakan duit rasuah daripada calon, misalnya senator ke calon ke yang sebenarnya boleh menyebabkan gangguan kepada ketelusan maksud pilihan raya. Soft advertisement ni mereka boleh menaja. Dan selalunya sifatnya cynical, boleh saja mengata mana-mana calon yang mereka tidak gemar, bagi tujuan bagi tujuan pendedahan, bagi tujuan untuk memastikan pemilih pengundi boleh memilih dengan tepat. Kerana mereka perlu diberikan informasi yang juga tepat. Saya rasa itu kebebasan di barat lah. Dr. Aziz, kita sering dengar niat tak menghalalkan cara. Kita tahu ramai yang bertugas lugus di kawasan tersebut. Kita tahu kenapa ia diadakan, tambah pula dengan barangkali budaya kita yang sentiasa memastikan mereka selesa, mereka tak berlapar. Tapi ini telah memasuki satu lagi sempadan yang agak sukar untuk dikompromi. Betul tu. Saya betul lah agak sukar untuk kita
tiada pembaris yang jelas untuk mengukur hal ini. Dan ini adalah peluang sebenarnya bagi setiap parti pun, setiap calon pun. Ini adalah peluang yang paling berkesan, boleh dikatakan paling berkesan apabila adanya keadaan seperti ini, iaitu berlakunya word of mouth. Pertukaran perkataan antara individu kepada individu itu lagi berkesan kempennya sebenarnya. Berbanding kita mereka duduk di atas podium bercakap dan sebagainya, tiada interaksi. So ini adalah peluang mereka berinteraksi. So betul lah tu, kita agak sukar untuk kalau tak ambil macam rugi. Kalau kalau tak buat macam rugi. So ini peluang juga kan kita melihat, tapi sama juga dengan pada pengundi juga, dia kata mungkin ada sesuatu. So untuk elakkan, saya rasa kan Prof, kan saya rasa kalau boleh kita elakkan daripada mendatangkan maksud yang sebegitu, kita elakkanlah supaya kita boleh mendapatkan satu hasil pengundian yang jelas, yang tidak ada sebarang gangguan maksud kepada undi yang diberikan. Cuma ya mungkin definisi integriti atau rasuah ini kadang-kala perlu juga dibicarakan di mahkamah dari segi merit case ataupun prima facie-nya. Tapi dalam konteks pilihan raya ini, SPRM pernah memberikan suatu kenyataan bahawasanya membawa ataupun membelanjakan untuk tiket balik ke kampung halaman juga boleh cenderung untuk dikategorikan sebagai rasuah. Tetapi soalnya rasuah ini adalah memberikan dengan satu bentuk pulangan balik. Contohnya memberikan tiket untuk mengundi sesuatu parti berkenaan. Jadi kalau sesuatu individu ataupun calon ataupun parti hanya membelanjakan tanpa mengharapkan sebarang ganjaran ataupun pulangan undi, apakah itu masih dikategorikan sebagai menyalahi adab, etika dan integriti, Doktor? Dia balik kepada bagaimana peraturan sumber kuasa itu menentukan tafsiran kepada tingkah laku. Kalau telah jelas dalam perundangan ada bahawa peraturan yang tidak membenarkan memberi duit untuk kumpulan golongan belia ini pulang untuk mengundi sebagai satu rasuah, maka tafsiran itu telah ada dalam masuk authority define. Dan itu maka kita kena berhati-hati. Tapi kita pun tahu kadang-kadang perkara ini berlaku di belakang tabir. Kita tak boleh nak kontrol semuanya. Dan kita andaikan masyarakat kita telah ada satu kesedaran dipanggil self-regulation. Dah boleh regulate diri dan tahu, boleh berfikir dan ada pencerahan untuk memahami siapa yang ada yang mengatakan ambil saja, belum tentu kita akan undi dia. Ambil hadiah yang diberi, ambil. Rezeki jangan ditolak. Itu cara kita. Bala jangan dicari. Bala jangan dicari. Rezeki jangan ditolak, ambil, tapi belum tentu saya akan mengundi orang yang memberi. Jadi perkara-perkara ini ada sifat wewenangnya yang membenarkan ruang untuk pengundi sendiri yang akhirnya membuat keputusan ketika di kotak undi itu. Cuma jangan salah tanda lah. Yang paling penting. Sebab menanda X pada kotak tu pun kena betul tepat. Tak boleh keluar daripada sempadan yang telah ditentukan. Jadi perkara-perkara ini banyak dipengaruhi oleh faktor sekitaran, faktor sosialisasi. Ada setengah mengatakan kalau beri kena undi, tapi tidak. Kita telah perhatikan perkara ini di Kelantan, juga di Terengganu, diberi kain pelekat mungkin, beras, susu, dan sebagainya, telur, tapi akhirnya tidak memilih undi. Dan kalau kita perhatikan sejarah kepada sifat money politik ini bukan saja berlaku di Malaysia. Dia telah pun Amerika telah mendahului mana-mana negara dalam maksud demokrasi, di mana ketika George Washington mahu mendapatkan undi, dia berbelanja besar barrels of minuman keras kepada semua pengundi sebagai tanda terima kasih. Jadi perkara-perkara ini bolehlah kita latarkan tidak hanya kerana kita mengamalkan demokrasi, dan dalam demokrasi itu ada kapitalismenya. Bila ada kapitalisme, persoalan siapa yang ada lebih, sumber yang lebih, dia mempunyai kelebihan yang lebih untuk menang. Makanya masih cash is king. Kalau kita perhatikan dan kita kalau kita baca Patrick Miller dia menjelaskan bagaimana isu Michael Parenti juga bercerita pasal politik wang dimulakan di barat dalam bentuk yang berbeza, dan akhirnya bagaimana barat menghalalkan persoalan pemberian ini ialah dengan sifat mengisytiharkan. You have to declare apa yang telah diberi, berapa wang telah dibelanjakan. Itu cara mereka menghalalkan. Jadi
kita belum tiba saat itu untuk memberi pemakluman, pengisytiharan berapa wang yang telah dibelanjakan bagi tujuan pilihan raya dan kempen. Sebab itu kita perlu pendanaan politik. Pendanaan politik. Okey, kita nak ke mana? Sedikit kita sambung lagi sedikit technicality ini sebentar lagi, tapi kita bersama Ridwan dulu untuk terus mendapatkan laporan. Tapi okey, sebelum kita bercakap ataupun kita membawa pelaporan dari lokasi, ini juga penting ya kepada Dr. Aziz, kerana bila bercakap berkenaan tentang pengaruh ini, tadi Dr. Kartini telah menyebut tentang pengaruh. Pengaruh ini banyak tertumpu kepada pengundi atas pakar ataupun golongan muda ini. Realitinya, mereka akan bertanya kepada yang lebih tua dalam keluarga, ibu bapa, sahabat dan juga pengaruh-pengaruh persekitaran, siapa yang patut diundi. Kerana sedangkan pilihan undian itu sudah pasti adalah pilihan nurani dan juga kalbu sendiri. Mengapa perlu ada pengaruh-pengaruh seperti ini dan pertanyaan rujukan seperti ini untuk menentukan kerajaan yang akan dipilih? Betul. Saya fikir terutamanya kalau kumpulan muda, golongan muda, mereka mestilah satunya mereka mungkin tidak begitu berpengalaman di dalam untuk memilih mana orang. Dan keduanya adalah faktor ekonomi. Apabila faktor ekonomi di mana kuasa ekonomi di dalam keluarga itu memberi pengaruh kepada individu itu. Contohnya ayah dia ataupun ibu dia yang memberikan dia duit poket setiap bulan, yang sediakan tempat tinggal untuk dia. Semestinya lah setiap keputusan yang dibuat itu mesti dia merujuk kepada keluarga dia, kan? So daripada situlah mungkin barulah mereka akan boleh membuat pertimbangan dan untuk memilih sesiapa. Because of ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi keluarga itu sendiri. So ini memberi kesan yang sangat signifikan saya fikir. Selain daripada kawan, dan kawan tu boleh juga dipertimbangkan, tetapi dia akan kembali ke rumah masing-masing dan dia akan berdepan dengan keluarga dia. Kalau kita dia akan mungkin dia akan menghadapi kalau keluarga yang agak terbuka, saya rasa tak ada masalah. Tapi kepada keluarga yang agak rasa serius dengan tradisional dengan hal ini, saya fikir dia akan memberi kesan kepada individu itu. Takut bermasam muka. Jangan sampai dibuang keluarga. Kalau tidak sealiran politiknya. Okey, kita nak bersama dengan Ridwan kerana sudah ada bersedia isyarat kita dapatkan di beberapa lokasi. Silakan Ridwan.